Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1195, antara paparan utama. Pemimpin Islam mesti bertanggungjawab apa yang dikata. PAS kata nak, UMNO kata tidak. Skandal LCS setara skandal 1MDB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyalahkan kaum bukan Melayu dan bukan Bumiputra di atas kebejatan dalam sistem pemerintahan dan ekonomi negara. Anwar yang juga Presiden Keadilan berkata, rasuah mesti dibanteras dengan sesungguhnya, tidak kira kaum. Pendirian saya jelas, kita harus banteras rasuah sesungguhnya, sama ada Melayu, Cina, India, kerana ini telah sampai ke tahap yang sangat parah dan merosakkan seluruh jentera dan sendi masyarakat. Yang besar itu angkanya berbilion dan ratus juta ringgit. Beliau menempelak pemimpin PAS itu yang beretorik anti rasuah tetapi bersama duduk dalam kerajaan yang dianggotai gerombolan kleptokrat. Tapi tidaklah boleh guna isu ini untuk sekadar untuk menghangatkan suasana, kerana kita terutama sebagai orang Islam itu harus bertanggungjawab dengan apa yang kita ungkapkan. Jadi keputusan kita apa? Mesti perang terhadap rasuah sehingga ke akar umbinya dengan tegas dan dengan keras. Jangan kita lawan rasuah kemudian bersekongkol dengan perasuah. Jangan kita bicara soal menentang rasuah kemudian padam rasuah yang di kelilingan kita. Jangan bicara soal kleptokrat satu kumpulan kekal kleptokrat satu kumpulan lain. Jangan orang sekarang bicara soal rasuah, tapi kalau lihat umpamanya akaun pribadinya, anak pinaknya, keluarganya berbilion ringgit. Jadi orang mual dan benci dengan keadaan begini. Semua bicara soal rasuah. Semua juga terpalit dengan rasuah. Katanya dalam siaran media di Facebook, Anwar menegaskan rasuah tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu kaum atau agama. Saya teliti kenyataan Ustaz Hadi Awang tetapi tidak ada sandaran atau kajian untuk membuktikan. Mana bukti? Lihat kenyataan Ketua Audit Negara. Lihat kenyataan dan fakta yang telah dibongkar. Lihat kapal yang belum siap. Lihat kenyataan UKSB di mahkamah. Ini yang harus ditekankan, bukan nak bawa masalah kaum. Tetapi kalau ada kajian yang membuktikan, kita bolehlah sebut, ujarnya. Justru beliau menggesa generasi muda untuk bangkit melawan rasuah dan jangan terpedaya dengan imej bersih pemimpin kerajaan hari ini tanpa menyelidiki kes-kes di belakang mereka. Anak muda harus teliti, jangan anggap orang itu ada janggut maka dia tidak ada rasuah. Lihat kekayaan isteri, anak penak, kekayaan keluarga, kroni. Orang itu harus dinyahkan daripada pimpinan politik negara, tidak kira bangsa, tegasnya. Baru-baru ini Abdul Hadi dalam tulisannya berkata, usaha menangani penyakit rasuah wajib dilakukan secara holistik supaya tidak menjadi wabak apabila diambil tindakan yang tidak menyeluruh sehingga ke akar umbinya, khususnya terhadap mereka yang menjadi punca rasuah kerana mengejar harta secara haram. Sehinggakan dalam kalangan mereka itulah yang menguasai ekonomi negara lalu menggunakannya bagi merosakkan politik, urusan pentadbiran dan kehakiman. Malah mereka juga golongan yang paling besar merosakkan politik dan ekonomi negara. Majoritinya daripada kalangan bukan Islam dan bukan Bumiputra. Dakwanya, nampak tak? Abdul Hadi mentomah bahawa kaum bukan Islam dan bukan Bumiputra adalah punca kerosakan politik, urusan pentadbiran, ekonomi, bahkan kehakiman negara. Beliau seolah-olah menjustifikasi perbuatan pemimpin Melayu Islam yang terbabit dengan rasuah kerana puncanya kejadian itu berasal daripada bukan Islam dan bukan Bumiputra. Nabi SAW mengingatkan umat Islam menerusi sebuah hadis yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan
dan dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara dan mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara tanda akhir zaman seperti dalam hadis sahih tersebut ialah munculnya pemimpin yang teruja bercakap dalam perkara berkaitan kepentingan awam seperti integriti dan rasuah, tetapi pada masa yang sama bersekongkol dengan mereka yang terpalit dengan rasuah. Menurut Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, kini Malaysia memiliki wira songsang. Ia berlaku apabila timbul naratif demi nak bela Melayu walaupun rasuah diterima. Beliau mengambil contoh pemimpin yang terpalit dengan rasuah diangkat jadi bosku, kemudian ditambah dengan malu apa bosku. Jom channel melihat sehingga hari ini belum ada pemimpin PAS yang tegas menentang slogan malu apa bosku, walaupun Islam mementingkan adanya sikap malu pada setiap kaum Muslim. Sesungguhnya Islam menentang rasuah, sekaligus orang Melayu yang sinonim dengan Islam wajar menolak pemimpin yang rasuah. Melayu bukan hanya boleh diwakili oleh Parti Melayu UMNO kerana Melayu ada pilihan. Justru Melayu harus bangkit dengan pendirian baharu yang menolak perangkap naratif asalkan Melayu, rasuah pun boleh diterima. Pilihan Raya Umum ke-15 merupakan peluang untuk Melayu keluar daripada minda terkepung ini. Tiba-tiba pemimpin PAS begitu teruja bercakap mahu rujuk kembali dengan UMNO setelah membakar jambatan pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad berkata, parti itu merupakan semua sejarah silam bukan kerana soal peribadi tetapi demi masa depan politik untuk generasi muda. Kita boleh lupa semua sejarah-sejarah kita dengan UMNO. 60 tahun kita bertarung dan lawan sebab apa? Bukan soal peribadi kita, soalnya politik adalah untuk anak cucu kita pada masa akan datang. Kalau kira politik dendam, saya pun banyak dendam. Tetapi kita buang semua kerana kita mesti berjiwa besar dan tidak membuka sejarah lama. Kita terus bergerak ke hadapan. Contohnya, macam orang berkahwin hendak rujuk balik. Kalau dia ikut kisah sebelum bercerai, macam dalam sejarah, sampai bila pun dia tak rujuk, sampai bila pun dia tak baik. Kita pun sama, katanya, seperti dipetik Harakah Daily pada 21 Ogos lalu. Menurut beliau, PAS tidak akan memilih antara UMNO ataupun Bersatu. Jika berlaku perpecahan, kita sudah merancang satu kegagalan untuk kita. Itu sebab PAS tetap berjiwa besar untuk memastikan ketiga-tiga parti ini bersama. Kalau berpecah, keputusan kita sudah tahu, tegasnya. Akhbar yang sama pada 22 Ogos melaporkan kenyataan Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia, Ustaz Afnan Hamimi Datuk Taib Azamuddin yang berkata, biarpun pahit agenda penyatuan ummah antara parti politik dan kumpulan-kumpulan Melayu Islam tetap perlu diteruskan. Katanya pilihan raya umum ke-15 perlu dimenangi dengan majoriti 2/3 oleh ahli parlimen Melayu Islam. Ia memerlukan permuafakatan bersungguh-sungguh daripada PAS, UMNO dan Bersatu bagi mencapai matlamat tersebut. Jelaskan parti mana yang tegas mengikut syariat Islam dan berintegriti. Mereka perlu tahu, ujarnya merujuk kepada pengundi 18 tahun. Sementara itu, di Kota Baru, Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, PAS masih berharap dapat mewujudkan persefahaman dengan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 terutamanya di Kelantan. Jika UMNO Kelantan memang berkeras-bergerak solo, kita hadaplah. Nak buat macam mana? Saya pernah sebut dahulu, kita bersedia dengan segala kemungkinan. Kalau kita terpaksa berlawan dengan UMNO pun kita lawan. Cuma kita harap ini tidak berlaku. Kita nak supaya sekurang-kurangnya ada persefahaman supaya tidak bertembung tiga penjuru. Persefahaman itu perlu kerana PAS tidak mahu PH menang bukan sahaja di Kelantan tetapi di seluruh negara. Malah hasrat tersebut diharap dapat difahami oleh pemimpin UMNO, katanya lapor bernama 22 Ogos. Namun sehari sebelumnya, Timbalan Pengerusi UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ramalan PAS bahawa Barisan Nasional akan mengalami kekalahan teruk sekiranya
sekiranya bergerak solo pada pilihan raya umum ke-15 tidak akan menggugat pendirian parti itu. Beliau berkata PAS yang mula bertindak meninggalkan Muafakat Nasional sedangkan partinya atas semangat gabungan itu sanggup menawarkan 5 kerusi untuk ditandingi PAS di Melaka berbanding permintaan asal hanya 3 kerusi. Bagaimanapun PAS menolak dan mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional iaitu Bersatu dan Gerakan dalam pilihan raya negeri di Melaka dan Johor tahun lalu. Dia kata kita di Melaka cuma boleh menang 11 kerusi. Itu sebabnya dia tak mahu bersama dengan kita. Dia bersama dengan teman baharu dia dan akhirnya kita menang 2/3, katanya lapor utusan. Menurut Muhammad, Muafakat Nasional hanyalah sebuah piagam dan tidak mengikat mana-mana parti dalam memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan Islam. Terdahulu, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, parti itu tidak akan memberi autonomi kepada kepimpinan negeri dan bahagian untuk bekerjasama dengan PAS dan Bersatu. Beliau menegaskan semua pihak perlu merujuk keputusan Perhimpunan Agung UMNO pada Mac lalu untuk Barisan Nasional bertanding solo dalam pilihan raya umum ke-15. Katanya keputusan tersebut termasuk di Selangor yang meminta kuasa autonomi diberikan kepada UMNO negeri tersebut dalam usaha menewaskan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15. Setakat ini kami berpegang kepada keputusan Perhimpunan Agung Mac lalu. Keputusan itu adalah untuk keseluruhan dan tidak ada pengecualian. Keputusan itu belum diubah dan ia adalah keputusan tertinggi, katanya seperti dipetik. Demikian bercelarunya hubungan antara PAS dan UMNO. Hakikatnya UMNO sedar jika mereka bermuafakat dengan PAS, parti itu harus melepaskan beberapa kawasan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen untuk diberi kepada PAS dan Bersatu. Sudah tentu tindakan ini amat perit bagi UMNO setelah dikhianati oleh Bersatu pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Sudah tentu PAS, Bersatu dan Gerakan akan menuntut kawasan yang mereka boleh menang dengan selesa. Dengan itu, PAS berharap akan menambah bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen mereka sekaligus akan mengurangkan kerusi UMNO Barisan Nasional. Sebab itu, PAS sangat teruja untuk rujuk kembali dengan UMNO setelah bercerai. Sanggupkah UMNO Barisan Nasional berkorban untuk gerombolan yang kluk-klek setiap kali ada pilihan raya? Paling kelakar apabila PAS kata ia mengikut syariat Islam dan berintegriti tetapi bersekongkol dengan kleptokrat dalam kerajaan. Nama Zainab Muhammad Saleh memang wujud dalam data Paradise Papers Malta Corporate Registry. Syarikat Alice Marine Limited yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Zainab Muhammad Saleh juga wujud dalam pangkalan data Paradise Papers. Kini nama Zainab Muhammad Saleh muncul dalam laporan audit forensik yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC dan sudah dinyah klasifikasi oleh kerajaan. Perenggan 2.1.5 laporan tersebut menyatakan most of procurements were made through Alice Marine, but there were few accounts in the name of Alice Marine. They were created to impersonate Alice Marine France so that payments could be made to third party. Maksudnya, kebanyakan perolehan dibuat melalui Alice Marine, tetapi terdapat beberapa akaun atas nama Alice Marine. Alice Marine Limited, Malta dan Alice Marine Labuan dicipta supaya pembayaran boleh dibuat kepada pihak ketiga. Justru apa yang didakwa Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli sebelum ini adalah benar. Perenggan 2.6.12 laporan yang sama menyatakan bayaran sebanyak 23.37 juta ringgit diselewengkan kepada syarikat palsu menggunakan alamat invoice palsu dan bayaran dilencong ke pihak lain. Salah sebuah syarikat tersebut dimiliki penama yang sama yang terbabit dalam Alice Marine. The entire money released for Alice Marine was suspected to be received by a company registered in Labuan, kata laporan tersebut. Maksudnya, keseluruhan wang yang dikeluarkan untuk Alice Marine disyaki diterima oleh sebuah syarikat yang berdaftar di Labuan. Jadual 2 pada perenggan 2.6.22 yang dikeluarkan oleh audit forensik menyatakan potensi kerugian yang ditanggung Boston Heavy Industries Corporation BHIC ialah RM890,224,602. Kerugian ini berpunca daripada bayaran dummy, tuntutan berganda dan Letter of Authority LOA atau surat kuat kuasa bertindih.
Menurut laporan audit forensik, projek kapal tempur pesisir LCS bernilai 9 bilion ringgit telah diberikan oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus kepada Bostik Naval Shipyard BNS untuk 6 buah LCS bagi kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM pada 16 Disember 2011. Namun kontrak hanya ditandatangani pada 17 Julai 2014 iaitu 2 tahun setengah selepas penyerahan LOA bernilai 9 bilion ringgit itu. Bukti penyelewengan dan salah tadbir urus berkaitan projek tersebut dikumpulkan seawal 2010, kata laporan itu. Laporan audit forensik oleh BHIC setebal 104 muka surat itu didedahkan pada Isnin 22 Ogos malam. Pengauditan meliputi 21 LOA termasuk kerja-kerja tambahan atau perubahan dengan nilai keseluruhan 4.97 bilion ringgit. Dilaporkan 6.08 bilion ringgit telah dibelanjakan, tetapi tidak ada sebuah kapal LCS pun yang siap walaupun jadual asal menyatakan kapal pertama akan diterima oleh TLDM pada tahun 2019. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembangkang akan menggunakan isu LCS ini sama seperti isu One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ini kerana kerajaan ketika itu gagal menjelaskan perkara sebenarnya sehingga isu menjadi besar dan rakyat membuat spekulasi sendiri. Saya minta panggil semua editor akhbar dan media, explain kat dia orang apa yang berlaku supaya media boleh membantu kita untuk menyebarkan berita. Katanya, maaf cakap yang berhormat Perdana Menteri, skandal LCS ini sudah setara skandal 1MDB. Malah Perdana Menteri yang menerjui kerajaan ketika kedua skandal berlaku pun orang yang sama, iaitu Datuk Seri Najib Razak. Justru ini bukan soal politik, pembangkang akan menggunakan isu ini. Ini soal pertahanan negara dan keselamatan rakyat yang menjadi keutamaan kepada kita. Tidak kira kita berpegang kepada ideologi politik apa. Ia juga soal ketelusan dalam tadbir urus negara yang diamanahkan oleh rakyat kepada pemimpin-pemimpin politik. Jika kalian sama ada pemimpin politik mahupun rakyat biasa benar-benar peduli kepada ke mana hala tuju negara, bacalah laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKS TUPKK yang dipengerusikan oleh bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. JKS TUPKK ini ditubuhkan untuk menyiasat dan mengenal pasti sekiranya berlaku penyelewengan, salah guna kuasa atau pembaziran keuangan negara. Dari Mei 2018 hingga April 2021, JKS TUPKK telah menyiasat 39 kes, di antaranya 26 kes melibatkan Kementerian Pertahanan. Siasatan JKS TUPKK meliputi 9 kementerian dan secara keseluruhan melibatkan bajet kerajaan sebanyak 47 bilion ringgit. Jika kalian baca, kalian akan bertemu dengan kebejatan dan kepincangan yang sebenarnya boleh dielakkan jika pemimpin itu amanah dalam menjunjung tanggungjawabnya terhadap negara dan rakyat. Bolehkah kita percaya lagi kepimpinan daripada parti politik yang berkali-kali tidak menunjukkan komitmen untuk membawa negara ini ke arah sistem pemerintahan yang bersih daripada penyelewengan dan rasuah? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.